InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca doa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la al-kiram wa ashab izam syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa Qadid al-Mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tad'al kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk ke dalam agama mereka. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau datang kepada kamu dan jika kamu ikut akan hawa nafsu kamu sesudah datang kepada kamu ilmu, yakni pengetahuan, maka tiadalah bagi kamu itu selain daripada Allah Ta'ala sebagai pembantu dan penolong. Malaka minallahi min wali wa la nasir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia kasihi, lebih kasihnya kepada ayahnya, lebih kasihnya kepada anaknya, dan lebih kasihnya kepada manusia semuanya. Nawatu ta'alluma wa ta'li wa tazakkur wa tazkih wa an-nafa'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang mati silakan Fadil Tuan Imam, sebenarnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid dan kawasan masjid, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini tuan-tuan untuk kita sambung kitab Rahimul Maktum, Sirah Nabawiyah, Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di muka surat 60, betul ya? Tak? 60.
Tu surah apa? Ha? 70. 70. Okey. Jauh pula ke depan ni. Ha? 61 kan? Ha. Itulah tu, saya rasa belum baca gitu dah. 61. Mana tadi hilang dah. 61. Saya rasa tuan dah baca kat rumah. Dah khatam. Mungkin dah khatam kot. Baik. Ha? Salah tanda kot. Saya rasa belum baca dah. Hari tu kita bincang apa tu? Abrahah kan? Ya, Abrahah 59. Ada video tu. Ada bukti. Ada video bukti. Saya rasa tuan dah baca kat rumah. Ataupun silap tanda bulan. Silap tanda muka surat. Okey. Surat 60 ha. Baik, insya-Allah. Kita lihat muka surat 60. Peristiwa ini adalah sebagai kelebihan awal yang ditampilkan oleh Allah Ta'ala untuk nabinya dan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini, peristiwa mana? Peristiwa serangan tentera Abrahah itulah. Peristiwa serangan tentera Abrahah, yang mana akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah musnahkan tentera Abrahah bersama dengan bala tenteranya. Jadi peristiwa ini sebagai kelebihan awal yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nabinya dan keluarga baginda. Okey. Sebelum tu saya lupa nak cakap tentang kehadiran isi link yang sama link kehadiran yang sama yang hari itulah. Sebab link tu saya tak tutup lagi. Selagi tak tutup, selagi tu kita boleh masukkan daftar lagi kehadiran yang hari itu. Baik. Ini kerana jika kita melihat kisah Baitul Muqaddis, maka kita dapati orang-orang musyrikin yang merupakan seteru-seteru Allah telah berjaya menguasai kiblat ini. Sedangkan penduduk Baitul Muqaddis ketika itu ialah orang-orang muslim. Sebagaimana yang terjadi kepada Bukhtanasar. Ini seorang raja lah, namanya Raja Bukhtanasar. Pada tahun 587 sebelum Masihi, dan kepada tentera Rom pada tahun 70 Masihi. Kisah peperangan orang kata salib. Ini kisah dia panjang lah. Ada banyak siri peperangan salib ni. Saya rasa lebih daripada 10 kot. 10 siri peperangan salib, di mana tentera-tentera salib kan telah pun berjaya menawan kota Baitul Muqaddis. Tetapi akhirnya beberapa tahun kemudian itu, akhirnya tentera Islam berjaya merampas semula Baitul Muqaddis dan lepas tu kembali semula kepada Yahudi, orang Yahudi pula. Itulah kisah berkenaan peperangan Baitul Muqaddis ni. Peperangan salib ni banyak siri. Saya pun kadang tak ingat. Banyak sangat sirinya, siri 1, siri 2, siri 3. Asyik memang perang je lah berkenaan dengan kisah tentera salib. Kalau tuan-tuan ngaji, bacalah kisah peperangan tentera salib, kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu berkenaan dengan peperangan antara tentera salib Kristian dengan orang Islam, yang mana asalnya Baitul Muqaddis ini berada di bawah orang Islam. Di bawah orang Islam. Tapi sebabkan tentera salib masa tu memang dari segi kelengkapan dia hebat, tentera dia pun rumah ramai dan sebagainya, akhirnya mereka berjaya juga menewaskan tentera Islam. Tapi kemudian dirampas semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Panjang kisahnya tuan. Baik
Jadi ini kerana jika kita lihat kisah Baitul Muqaddis, maka kita dapati orang-orang musyrikin merupakan seteru-seteru Allah telah berjaya menguasai kiblat ini. Sedangkan penduduk Baitul Muqaddis masa itu orang Islam. Orang Islam masa itu. Tapi akhirnya mereka berjaya juga. Sebab banyak sangat serangan demi serangan. Serangan 1, serangan 2, serangan 3 dan sebagainya. Banyak si peperangan tadi, akhirnya kota ini jatuh kepada orang-orang Kristian. Gitu. Walaupun mereka itu seteru Allah, walaupun mereka itu adu Allah, musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun musuh Allah Taala, akhirnya mereka berjaya juga. Jadi dalam apa saja gerak kerja dakwah, dia mesti dibuat secara intizam, secara berstrategi, berorganisasi, strategi. Mesti ada strategi peperangan, strategi berdakwah dan sebagainya. Kalau seandainya kita tidak ada strategi berdakwah, maka sudah tentu kita tak akan berjaya dalam berdakwah. Itu juga orang musyrikin. Orang walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka buat secara berstrategi, akhirnya mereka mendapat kemenangan. Baik. Kemudian sebagaimana yang terjadi kepada Bukhtanasar. Bukhtanasar ni raja yang hidup pada zaman Nabi Uzair. Nabi Uzair alaihissalam. Kisah dalam ada satu ayat dalam Quran tu, ayat 259 kita salah saya, kisah Nabi Uzair. Walaupun di situ dia tak sebut Nabi Uzair, tapi para ulama menyatakan itu Nabi Uzair. Itulah ayat aukan lazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urushiha tu. Aukan lazi marra ala qaryatin, ataupun orang-orang yang lalu kepada satu perkampungan. Aukan lazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urushiha. Sedangkan kota tersebut ataupun kampungan itu telah pun musnah. Musnah kan, orang-orang yang dalam itu pun telah ramai, semua matilah. Mati. Itu disebut dalam ayat 259 ayat 1 Baqarah. Itu kisah berkenaan dengan ada kaitan-mengena dengan Nabi Uzair alaihissalam. Di mana Nabi Uzair ini hidup pada zaman Raja Bukhtanasar ni. Dia seorang raja yang kafir lah. Banyak kafir, zalim. Jadi dia telah mengarahkan bala tenteranya untuk merosakkan atau memusnahkan perkampungan tersebut. Jadi kemudian satu hari Nabi Uzair lalu di perkampungan tersebut. Dia pun tengok perkampungan itu dah musnah, ramai orang dah mati dan sebagainya. Maka terdetik dalam hati dia, kan, bagaimana nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan semula perkampungan yang telah musnah, orang-orang yang telah mati ini. Terdetik dalam hati dia macam mana nanti kalau Allah Taala nak hidupkan semula, sedangkan orang yang telah musnah, telah binasa, telah mati dan sebagainya. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dia tertidur. Ada yang mengatakan dia matilah. Dia mati selama 100 tahun. Masa dia datang tersebut ke perkampungan tersebut, dia ada kedai tunggangan dia. Kemudian ada makanan-makanan sekali dia bawa sekali. Lalu perkampungan tersebut tadilah. Akhirnya Allah Ta'ala wafatkan dia, menyatikan dia. Dia matikan selama 100 tahun. Selepas setahun, maka akhirnya dia dihidupkan semula. Bila dihidupkan semula, dia tengok kedai dia telah pun hancur. Kedai dia telah menjadi tulang-tulang. Tinggal tulang dia. Daging-daging kedai sebenarnya. Di mana kedai dah mati lah. Dah lama mati. 100 tahun. Kemudian dia lihat kepada makanan dia. Tengok makanan dia, makanan masih baik. Seolah macam tak pernah disentuh makanan. Lalu datanglah satu pertanyaan. Datanglah satu suara kepada dia. Wahai Uzair, berapa lama kau telah mati? Kau dah mati ataupun kau telah tertidur, wahai Uzair, berapa lama? Maka Uzair kata kemungkinan 1 hari, separuh hari ataupun 100 hari, 1 hari ataupun separuh hari. Maka suara tersebut kata sebenarnya kau telah pun mati selama 100 tahun. Lihatlah kepada makanan kamu dan lihatlah kepada kedai kamu. Makanan dan kedai, tengok perbezaan dia lah.
Makanan seperti tidak disentuh, masih baik, lagi bagus. Sedangkan kedainya telah pun menjadi tulang belulang. Semua dah tak ada, kulit tak ada, isi tak ada, semua tak ada, dah mati. Bayangkanlah 100 tahun macam mana keadaan dia. Kemudian Allah SWT menghidupkan semula akan keldai dia tadi. Hidupkan baliklah. Dan benda itu terjadi di depan mata dia sendiri. Bagaimana Allah SWT menghidupkan keldai dia. Itulah yang sebut. Kemudian dia kembali kepada perkampungan dia. Bila sampai ke perkampungan dia semula, dia dapati orang kampung semua tak kenal. Tak kenal lah. Maklum dah 100 tahun menghilang. 100 tahun menghilangkan diri. Bila dia kembali semula perkampungan dia, selepas dia dimatikan 1 tahun tu, jadi seorang pun tak kenal. Sehinggalah dia ditakdirkan ada seorang perempuan tua yang buta. Dan umur dia 120 tahun masa tu. Umur dia 120 tahun. Semasa Uzair sebelum meninggalkan perkampungan itu, orang perempuan itu pernah berjumpa dengan Uzair. Dan Uzair ini sebelum dia diwafatkan, dia telah dikurniakan kitab Taurat. Allah Ta'ala beri kelebihan dia kitab Taurat, dan dia boleh baca kitab Taurat. Gitu. Bila dia meninggalkan perkampungannya, bila dia wafatkan, bila Allah Ta'ala wafatkan dia, maka kitab Taurat tadi dimusnahkan oleh Dajjal Bukhtanasar. Dan bila dia kembali semula perkampungannya selepas dia mati 100 tahun, tiada seorang pun di kalangan penduduk kampung itu yang hafal berkenaan dengan kitab Taurat. Mereka semua tak tahu berkenaan Taurat. Berkenaan Taurat tak tahu. Kemudian dia jumpa dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua itu buta. Yang mana perempuan tua ini dulu pernah berjumpa dengan Uzair. Ketika Uzair sebelum hilang, dia pernah jumpa Uzair dan dia kenal Uzair. Tapi dia buta. Maka Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipulihkan mata dia. Maka mata dia pun pulih dengan izin Allah Taala. Bila mata dia pulih dengan izin Allah Taala, maka dia nampak, oh betul lah Uzair. Memang Uzair lah. Sebab apa? Dia pernah berjumpa dengan Uzair dulu. Masa tu umur dia 20 tahun. Masa dia masih muda, dia pernah jumpa dengan Uzair. Bila Uzair dah wafat, kan, 100 tahun, kemudian hidup semula. Masa itu perempuan tua itu telah pun berumur 120 tahun. Dan anak Uzair pula, sebelum Uzair menghilangkan diri, sebelum wafat, dia ada seorang anak. Bila dia kembali semula ke perkampungan dia, dia tengok anak dia tu lagi tua daripada dia. Anak dia lagi tua daripada dia. Itulah kejadian Allah Ta'ala lah. Kan? Kecintaan Allah Ta'ala, apa yang berlaku takdir Allah Ta'ala. Dan dia tak dia minta pada Uzair tu, kalau kau kata aku ni ayah aku, apa bukti kau? Jadi tengoklah ada bukti-bukti lah pada badan dia dan sebagainya. Oh, baru dia tahu itu ayah dia. Memang ayah dia lah. Dan perempuan tua tu kata, oh, betul lah kau ni Uzair, dan 1 tahun dulu aku pernah jumpa dia. Kemudian apa yang menjadikan pula, orang-orang Bani Israel, mereka menganggap Uzair ni sebagai anak Tuhan. Itu masalah dia. Bila Uzair dah kembali semula perkampungan dia, dah bercampur semula dengan orang kampung, masalahnya orang Bani Israel itu mereka dah anggap Uzair ni sebagai anak Tuhan pula. Itu yang zaman sekarang, sampai sekarang orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Sedangkan Uzair itu bukan sebagai anak Tuhan, tapi merupakan seorang Nabi. Sama juga dengan Nabi Isa AS. Dia juga sebagai hamba Allah Ta'ala. Dia bukan anak Tuhan, tapi orang Kristian menganggap dia sebagai anak Tuhan. Gitu. Itulah berkenaan sedikit berkenaan dengan Raja Bukhtanasar inilah, seorang raja yang zalim. Kemudian bila Uzair ketika dia dah dibangkitkan semula, raja pun dah bertukar. Dia dah tukar raja lain. Jadi kisah Uzair ini pun ada juga
persamaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu yang 7 orang pemuda kan, yang ditidurkan. Itu dia tak wafat, dia ditidurkan. Tapi yang ini diwafatkan Allah Ta'ala. Para ulama menyatakan diwafatkan, ada pula menyatakan ditidurkan. Wallahu Ta'ala alam lah, terserahkan semuanya kepada Allah Ta'ala lah. Baik. Kemudian dan kepada tentera Rom pada tahun 70 Masihi. Akan tetapi Kaabah tidak dapat dikuasai oleh orang-orang Nasrani, sedangkan mereka adalah orang Islam pada masa itu. Padahal penduduknya adalah orang musyrikin. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara kisah Baitul Muqaddis, perampasan kota Baitul Muqaddis dengan cubaan untuk meruntuhkan Kaabah, dia acak ada persamaan sikit lah. Cuma Baitul Muqaddis masa itu dikuasai oleh Muslim, sedangkan yang menyerang kota Baitul Muqaddis ialah orang-orang Kristian, tentera salib. Okey. Kemudian dalam kisah Kaabah pula, Kaabah diserang oleh tentera Abraha. Okey, tentera Abraha ni kalau ikut kepada pengarang musannaf, dia kata tentera Abraha ni sebenarnya dia Muslim. Dia kata dia Muslim, tersebut dalam kitab ini. Dia walaupun dia beragama Nasrani, tetapi kemungkinan besar agama Nasrani yang masa itu belum lagi diubah. Okey? Sebab disebut dalam kitab Arab pun macam juga, walakin lam yatammu isti'la'i nasara al-habsyah al-Ka'bah wa hum muslimuna izzaka wa ahlul Ka'bah kanu musyrikin. Tetapi mereka itu tidak tetapi Kaabah tidak dapat dikuasai oleh orang Nasrani. Lam yatamma isti'la', dia kata isti'la'i nasara al-habsyah. Tetapi kan Kaabah masa itu tidak dapat dikuasai oleh orang Nasrani Habsyah, kan? Padahal mereka itu muslimun, dia kata wahum muslimun izzaka pada masa tersebut. Wa ahlul Kaabah kanu musyrikin. Sedangkan orang yang duduk di Mekah ataupun di Kaabah ni, mereka itu orang musyrik. So maknanya kalau ikut di sini, Abraha itu sebenarnya mengikut pada agama Nasrani yang betul. Agama yang betul. Maknanya dia tak anggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Dia menganggap Nabi Isa itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuma kemungkinan kesilapan dia ialah menyerang rumah Allah Taala. Dia serang rumah Allah. Disebabkan oleh perasaan benci dia ataupun cemburunya kepada orang Arab masa itu, yang mana mereka itu setiap tahun datang ke Kaabah untuk menunaikan haji mengikut agama yang sebelumnya. Jadi kemungkinan Abraha itu masa itu dia Muslim, tetapi Muslim yang menurut pada agama Nasrani yang belum diubah, belum diubah lagi. Dan sepatutnya dia tak boleh lagi beragama Nasrani. Sebab apa? Masa itu akan datangnya kelahiran Rasulullah SAW. Jadi dia kena berimanlah kepada Nabi Muhammad SAW akan datang itu. Okey, ini sebut dalam kitab Arabnya lah, dan terjemah aku disebut macam tu juga. Cuba tengok tu. Akan tetapi Kaabah tidak dapat dikuasai oleh Nasrani, sedangkan mereka adalah orang Islam pada masa itu. Nampak? Sedangkan mereka orang Islam masa itu, padahal penduduknya ialah orang musyrikin. So jadi kenapa walaupun Abraha itu dia Muslim, tapi Muslimnya agama Nasrani itu yang tidak diubah tadi, kenapa dia tak mampu menunjukkan Kaabah? Kerana Kaabah itu rahmat Ta'ala. Mungkin dia silap dekat situ lah, macam tu. Dan akhirnya dia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian peristiwa ini terjadi dalam suasana ketika itu yang berita tentangnya mudah tersebar di sebahagian besar tempat-tempat yang termadun.
Jadi suasana masa itu tuan-tuan, apa saja yang berlaku dalam orang kata dunia Arab masa itu, kan, apa saja yang berlaku biasanya akan sampai maklumat kepada kerajaan-kerajaan yang besar. Contohnya kerajaan Rom, kerajaan Parsi dan sebagainya. Apa saja yang berlaku di sekitar di Asia Barat masa itu, benda tu akan sampai cepat kepada mereka lah. Macam tu. Kan ada je lah orang yang menyampaikan maklumat. Macam tu. Jadi peristiwa yang terjadi dalam suasana ketika itu, berita tentangnya mudah tersebar ke sebahagian besar tempat-tempat yang bertamadun. Negara-negara yang hebat lah, kuasa-kuasa hebat seperti Rom, Parsi dan sebagainya. Akan ada je orang yang menyampaikan maklumat. Apalagi kisah berkenaan kehancuran tentera Abraha. Jadi kisah yang besar. Kisah besar mustahil orang lain tak tahu. Macam tu. Mana kuasa-kuasa besar yang berada sekitarnya semua dapat maklumat. Oh, tentera Abraha dah hancur. Macam itulah. Jadi kerana orang-orang Habsyah mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Rom. Sedangkan kerajaan Parsi mula sentiasa mengintip untuk mengetahui perihal Habsyah. Macam tu. Jadi Habsyah dengan Rom ni dia macam ada hubungan erat lah. Hubungan erat. Parsi pula dia ni tak suka. Dia tak suka dengan Habsyah, dia tak suka dengan Rom. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang besar berlaku, mereka akan dapat maklumat. Segeralah, akan ada je lah pegawai khas. Macam tu. Apalagi kalau dunia zaman sekarang kan, dunia sampai sepadan sekarang. Dunia tanpa sepadan, buka internet aja, walaupun benda tu tak keluar dalam berita perdana lagi, kita dah tahu dah. Oh, dah berlaku. Contohnya gitu kemalangan jaya raya kan, dekat nilai tu tak. Orang duduk luar negara pun dah tahu dah. Walaupun belum keluar dalam berita lagi, kita dah tahu. Sebab apa? Kemudian internet. Benda tu bau berapa minit ke berapa jam aja benda tu berlaku, kita dah tahu dah. Gitu. Biasanya mereka sentiasa merisik untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Rom dan sekutunya. Akan ada pengintip, akan ada perisik. Pengintip perisik nak tahu apa yang berlaku dalam kerajaan Rom, kerajaan Parsi dan sebagainya, semua ada. Akan ada yang menyalurkan maklumat. Apalagi kalau dalam negara tu contohnya ada yang pembelot, lagi senang lah dapat maklumat. Baik, kemudian oleh itu apabila mendengar peristiwa ini, dengan segera Parsi mengambil tindakan menyerang Yaman. Bila tentera Abraha ni dah hancur, yang Parsi pun apa lagi peluang lah kan. Jadi mereka pun pergilah menyerang Yaman. Cuma tak diceritakan secara detail berkenaan kisah serangan Parsi kepada Yaman. Dua kuasa besar ni mewakili negara yang bertamadun, negara hebat lah. Tapi akhirnya semuanya bila Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai Nabi dan Rasul dan Nabi berdakwah, akhirnya ke mana perginya? Hancurlah kerajaan Rom, Parsi, semua aja runtuh. Tuan-tuan. Baik, kemudian justru peristiwa ini menarik perhatian dunia tentang betapa mulianya Baitullah dan ianya adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipersucikan, untuk dibersihkan, dipersucikan. Jadi apa yang berlaku di Mekah, apa berlaku di Madinah, apa berlaku di mana di sekitar-sekitarnya akan ada berita sampai. Apalagi Baitullah ini sebagai tempat yang suci. Orang-orang Arab setiap tahun pergi. Oleh itu jika ada seorang di kalangan penduduknya yang mendakwa dirinya sebagai Nabi, maka itulah sebenarnya tafsiran terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jadi makna kelahiran Nabi ni, Nabi akan lahir ni semua dah tahu dah. Rom, Parsi, mereka pun dah tahu dah. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi kan menanti-nanti kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengharapkan yang lahir itu ialah daripada gulungan mereka, orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang lahir, Nabi lahir daripada keturunan Arab, bukan daripada orang Yahudi. Okey, tapi
Kan sebelum lahir lagi maknanya semua dah tahu dah. Semua dah tahu akan lahirnya seorang nabi dan rasul akhir zaman. Sebab benda tu dah disebut dalam kitab-kitab tua. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur kan. Kitab-kitab yang sebelumnya suhu-suhu dan sebagainya, benda tu dah tersebar dah. Cuma tak tahu nabi ni daripada mana tu. Tu je. Seterusnya, dan ianya ada sebagai tafsiran bagi suatu hikmah yang terselindung. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh membantu orang-orang musyrik dalam menghadapi golongan ahli iman, Abrahah dan tenteranya, nampak? Jadi maknanya Abrahah tentera ni pun, tu yang saya kata tadi, dia termasuk dalam golongan ahli iman. Bukan sebagaimana yang kita dakwa sebelum ni, yang kita faham. Oh, Abrahah ni orang Nasrani, orang Kristian, sebagainya. Jadi sebenarnya dia bukan. Kalau sebut dalam kitab ni, bukan. Maknanya dia orang ahli iman. Cuma kesilapan dia tadilah menyerang Kaabah, meruntuhkan rumah Allah Ta'ala. Mungkin dia ada sifat kata sombong, iri hati, ego dan sebagainya kan, tamak apa dan sebagainya. Dan dia nak orang pro pada dia, datang ke rumah dia, ke tempat dia, maka akhirnya dia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah. Baik. Kemudian Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki. Dia ada 10 orang anak laki-laki. Yang pertama Al-Haris. Al-Haris. Ha alif ra sa. Al-Haris. Alif lam ha alif ra sa. Al-Haris. Kemudian yang kedua Az-Zubair. Alif lam zai ba ya ra. Az-Zubair. Kemudian yang ketiga Abu Talib. Abu Talib kan, itulah bapa saudara Rasulullah SAW. Inilah yang melihara Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diwafat akan atuknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdullah. Kemudian Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan ingatkan kita Hamzah itu bapa saudara Nabi yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Jadi dibunuh oleh yang jadi dilemparkan tombak. Siapa nama tu? Habsyi. Wahsy. Wahsy namanya. Dia seorang hamba yang ditugaskan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka akhirnya dia berjayalah membunuh. Kemudian Hindun pula dia robek ataupun belah dada Sayyidina Hamzah dan dikeluarkan akan hati Sayyidina Hamzah. Itu kisahlah ayat yang cilah yang berlaku kepada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian seterusnya Abu Lahab. Nampak? Ni Abu Lahab ni. Sebenarnya Abu Lahab ni ialah bapa saudara Rasulullah. Walaupun daripada orang kata daripada datuk yang sama, daripada jurus yang sama, tetapi kepala lain-lain begitu lah kan. Ni beriman, ni tidak beriman. Dia ni dogi tuan-tuan, kepala batu kan. Maka akhirnya dia pun mati juga kan. Pesuhnya kemudian Al-Ghardaq. Al-Ghardaq. Ini jangan kita dengar nama ni tu. Al-Ghardaq. Alif lam ghin ya dal alif qaf dalam bahasa Arabnya. Al-Ghardaq. Al-Ghardaq bukan Gharqad. Gharqad tu lain. Gharqad ni yang pokok yang ditanam oleh Yahudi. Pokok yang ditanam oleh Yahudi itu untuk melindungkan diri mereka. Supaya jangan dibunuh oleh tentera Islam dari zaman nanti. Itu sebabnya orang Yahudi ni dia tanam banyak pokok Gharqad. Gharqad ni, Gharqad nama dia. Baik, kemudian Al-Miqwam. Al-Miqwam ataupun di sini sebut Al-Mukawwim. Kalau dalam Arabnya Al-Mukawwin, tapi di sini Al-Miqwam. Ejaan dia alif lam mim qaf waw tasdid mim. Al-Mukawwim ataupun di sini Al-Miqwam. Kemudian seterusnya Safar. Safar
Dirar. Safar dan Abbas. Kalau dalam Arabnya dia tak sebut Safar, dia sebut Dirar. Dot ra alif ra, Dirar. Dia tak sebut Safar. Kemudian Al-Abbas. Wakila kanu ahada asyar. Ada pula pendapat menyatakan anak Abdul Muttalib ni ialah sebanyak 11 orang. 11 orang. Tapi yang utama, yang popular, yang masyhur ialah sebanyak 10 orang. Itulah Abdullah tu yang last sekali lah. Itulah ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula menyatakan bahawa dia mempunyai 13 orang anak, iaitu 2 orang lagi yang bernama Abdul Ka'bah dan juga Jahlan. Ada seorang lagi bernama Jahlan, ataupun di sini Hajal. Tapi dalam Arabnya ejaannya Hajil lam alif. Hajlan. Kemudian dan dikatakan bahawa Abdul Ka'bah ini ialah yang bernama Mikwan, dan Hajjal ialah Al-Ghordaq tadi, dan tidak ada anaknya yang bernama Al-Kutum. Kutum tak ada, ataupun Kusum. Qaf sa mim. Kusum. Walam yakun mi auladihi rajulun ismuhu Kusum, dan tidak ada daripada anak-anaknya seorang yang bernama Kusum. Tak ada. Ini mungkin adalah orang berkata macam tu. Mungkin ada yang berpendapat bahawa ada anak yang bernama Kusum ataupun Kusam. Ejaan dalam Arabnya Qaf sa mim. Kusum ataupun Kusam. Baik, wa ammal banat fasitun. Kemudian anaknya yang perempuan pun ada juga sebenarnya. Iaitulah sebanyak 6 orang. 6 orang anaknya. Iaitulah yang pertama Ummul Hakim wahia al-Bayda. Gelarannya Bayda. Bayda maknanya putih lah. Al-Bayda putih. Kemudian apa lagi? Barrah. Kemudian apa lagi? Atikah. Barrah, Atikah. Atikah, ain alif ta kaf ta marbutah. Atikah. Kemudian Safiyah. Kemudian Arwa dan Umayyah. Okey. Ini dipetik dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Saya pun kadang-kadang rujuk juga Sirah Ibnu Hisham ni, sebab kat situ pun ada juga penambahan-penambahan yang tak ada yang dalam kitab Rahim Maktum ini. Tuan. Baik, seluruhnya. Kemudian Abdullah bapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, ibunya ialah Fatimah binti Amru bin Aid bin Imran bin Mahzun bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah ialah anak Abdul Muttalib yang terbaik. Dia anak Abdul Muttalib yang terbaik. Wa kana Abdullah ahsanu aulad, dia. Wa kana Abdullah ahsanul aulad. Adalah Abdullah itu sebaik-baik anak, sebagus-bagus anak. Daripada Abdul Muttalib. Dia yang paling sopan dan paling disayangi oleh mereka. Dialah anak yang dikenali sebagai Az-Zabib. Dia ni gelaran dia, Abdullah ni ialah Az-Zabib, sembelihan. Alif lam zal ba ya ha. Ha pedas. Az-Zabib. Zabib kan sembelihan. Kan pernah dengar kata Az-Zabah. Zabah ni sembelihan lah. Sebab apa? Sebab dia ni akan disembelih. Sebab ayahnya Abdul Muttalib telah bernazar. Nanti kita tengoklah cerita dia. Panjang lagi ni. Sekali lagi Ini kerana apabila Abdul Muttalib itu telah mendapat 10 orang anak lelaki dan mengetahui bahawa mereka semua telah berupaya untuk mempertahankannya, maka dia pun memberitahu mereka tentang nazar dia. Dia tahu nazar ni. Jadi Abdul Muttalib ni rupa-rupanya dia pernah bernazar. Dia bernazar kalau dia mendapat anak
10 orang anak laki-laki, maka dia akan korbankan. Mungkin kesilap dekat situ kot. Silap situ. Sepatutnya kalau dapat anak 10 lelaki kan senanglah hati kan. Sonoklah dapat 10 orang lelaki. Capek dapat menantu kan. Dia tu kalau dapat menantu pun semua perempuan kan, anak menantu. Tapi ada juga pendapat menyatakan dia ada anak perempuan tadi. Mana ada berapa orang tadi? 6 orang perempuan. Cuma kebanyakan daripada kitab-kitab dia tak sebut anak perempuan dia. Kebiasaannya dia akan sebut lelaki saja. Kenangan dengan sirah. Sama ada kadang-kadang belajar sirah di sekolah kan, sekolah rendah, sekolah menengah, kafar pun gitu juga. Dia tak sebut anak perempuan dia biasa sebut anak lelaki saja. Ada 10 orang anak lelaki. Baik. Jadi bila dapat anak 10 lelaki, sudah tentu kalau ikut di segi hukum dia maknanya hebatlah. Sonok hebat, maksudnya bila anak, maknanya ayah ni akan sentiasa terjaga, terpelihara diri dia. Sebab apa? Anak lelaki ramai. Sonok lah. Kalau kita anak lelaki ramai macam mana tuan-tuan? Sonok kan? Tapi bila anak lelaki ramai pun ada juga masalah yang bergaduh pun juga. Maklum nak lelaki, faham je lah. Satu lagi masalahnya tak ada siapa nak masak. Tak ada siapa nak tolong mak masak. Dan semua anak lelaki lelaki faham je lah masak. Panjat sana, panjat sini. Baik, kemudian anak-anaknya patuh kepadanya. Lalu ditulis nama mereka kepada anak panah dan diberikan kepada penjaga berhala Hubal. Penjaga berhala Hubal. Baik, kemudian apabila digoncang anak panah itu, maka nama yang keluar ialah nama Abdullah. Lantas Abdul Muttalib pun mengambil Abdullah dan pisaunya kemudian membawa ke Kaabah untuk disembelih. Orang-orang Quraisy cuba menghalangnya daripada berbuat demikian, terutamanya bapa-bapa saudara Abdullah sebelah ibunya daripada kalangan Bani Makhzum dan juga saudaranya Abdul Muttalib. Maklumlah, rupa-rupanya maknanya adik-beradik ni, abang-abang Muttalib ni semuanya sayang kepada Abdullah. Kemudian adik-beradik Abdullah pun yang tua-tua semua sayang kepada Abdullah. Mereka cuba menghalang akan Abdul Muttalib supaya jangan menyembelih adik mereka lah. Sayang kan? Tapi sebabkan dia dah menazar, jadi orang Quraisy, kafir Quraisy ni tuan-tuan tak tahu lah, dia mungkin dia kuat berpegang dengan nazar dia. Dia kuat berpegang dengan nazar dia. Jadi dia pun nak tunaikan nazar lah. Kemudian masalahnya pula nyawa nak dikorbankan. Kalau kambing tu okey juga lah. Nanti kalau aku berjaya dalam perpisahan, aku korbankan seekor kambing dan aku bagi kepada masjid untuk dibuat kenduri, kari kepala kambing. Kan sonok itu kan? Ini tidak. Ini anak dia sendiri tuan-tuan nak dikorbankan. Tetapi disebabkan oleh dia telah bernazar dan dia berazam untuk menunaikan nazar tadi, maka akhirnya timbullah polemik dalam diri dia lah. Nak buat ke tak nak buat? Sebab apa? Ada bantahan. Bantahan daripada pak saudara, daripada anak sendiri. Mana abang pada Abdullah. Dia mereka merayu kepada Abdul Muttalib, wahai ayah, dia kata janganlah disembelihkan adik kita ni. Janganlah disembelih. Lalu Abdul Muttalib berkata, apa harus aku perbuat dengan nazarku? Nak buat macam mana ni sedang aku dah bernazar nak sembelih? Lalu mereka mencadangkan kepadanya supaya bertemu seorang tukang telik wanita untuk meminta nasihat dia. Jadi kemungkinan kepercayaan kepada bomoh tukang telik ini kuat masa tersebut. Dan kata-kata tukang telik ni maksudnya dipegang kata-kata dia. Apa dia cakap dia pegang. Masa tersebut lah. Jadi akhirnya mereka pergilah berjumpa dengan tukang telik tersebut. Jadi wanita tersebut menyuruhnya menuliskan kepada anak panah dengan nama Abdullah dan 10 ekor unta. 10 ekor unta tuan-tuan. Cuma persoalannya kenapa 10 ekor unta?
Kenapa 10 ekor unta? Kenapa tak orang kata 2 ekor unta ke, 3 ekor unta ke untuk satu nyawa? Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikut dari segi orang kata adat sebelum tu, kalau seandainya satu nyawa itu terbunuh, diat dia dikena ganti dengan 10 ekor unta. Ikut pada pengamalan yang sebelum itu. Tukang tilik tu pun tanya dengan Abdullah, dengan Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, bagaimana kalau di tempat kamu, kalau seorang satu nyawa itu mati, satu nyawa itu terbunuh, berapa diat yang kamu kena bayar? Dia kata 10 ekor unta. Kalau macam tu 10 ekor unta lah. 10 ekor unta. Kemudian kalau seandainya naik lagi nama Abdullah, maka kena tambah lagi 10 ekor unta. Kena kemudian buat lagi cabutan. Kalau naik lagi Abdullah, dia ada dua, sama ada nama unta ataupun Abdullah. Ada menyatakan dadu, ada menyatakan anak panah. Pada anak panah tu dia akan tulis satu nama unta, satu lagi nama Abdullah. Kalau dibuat cabutan naik nama Abdullah, maka kena ganti tebus dengan 10 ekor unta. Kalau sana naik nama unta, maka teruslah disembelihkan unta. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, sebanyak 10 kali dibuat cabutan, tetap naik nama Abdullah. Jadi so kena tambah daripada 10 ekor unta, tambah lagi 10 ekor unta, sampailah kepada 100 ekor unta. Akhirnya sampailah sekarang ini diat untuk yang mati terbunuh ialah 100 ekor unta. Tuan-tuan lihat dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam kan maknanya kalau seandainya pesalah itu yang membunuh itu dimaafkan ahli keluarga dia, ahli keluarga orang yang kena bunuh itu memaafkan si pesalah, maka kena bayar sama ada dengan diat yang mughallazah ataupun muhaffafah, diat yang berat ataupun diat yang ringan. Okey, dan jumlah diat yang berat atau ringan itu tetap dengan 100 ekor unta. Sampailah sekarang ini 100 ekor unta. Kalau ikut pada Islam lah, kalau satu nyawa terbunuh, gitu. Sama ada diat yang berat ataupun yang ringan. Cuma diat yang ringan itu ada sedikit perbezaan dengan diat yang berat. Walaupun jumlahnya tetap sama 100 ekor unta, yang ini pun 100 ekor unta. Itu boleh lihat dalam kitab fiqh lah, dalam kitab fiqh. Gitu. Kemudian kalau dalam kitab Sirah Ibn Hisham pula, kan, selepas daripada 100 ekor unta itu, kemudian dibuat lagi cabutan yang ke-11. Bila dibuat cabutan ke-11, maka naiklah nama unta pula. Naik nama unta. Cabutan yang ke-11, naik nama unta. Kemudian si Abdul Muttalib ni, bapa kata datuk Nabi ni, dia tak perhati. Walaupun dah naik nama unta, sepatutnya seronok lah kan. Abdul Muttalib masih tak perhati. Dia nak supaya dibuat lagi, tambahan lagi 2 cabutan lagi untuk memuaskan hati dia. Maka dibuat lagi 2 kali cabutan. Cabutan yang ke-12 dan juga cabutan yang ke-13. Mana cabutan yang ke-12 naik nama unta dan ke-13 naik nama unta. Barulah terlepaslah Abdullah tadi. Itulah ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian unta-unta tadi pun disembelih. Yalah, disembelihlah unta tu. Kemudian dibagilah siapa yang nak unta, nak daging unta, ambil lah. Paklah balik masak gulai sebelah. Orang kata mana yang tak habis diambil tu akhirnya dimakan oleh binatang dia dan sebagainya. Itu disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Baik, lihat sekali lagi ya. Wanita itu menyuruhnya menuliskan anak panah dengan nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jika nama yang keluar itu nama Abdullah, maka naklah tambah 10 unta lagi, sehingga Tuhan merestuinya. Jika yang keluar itu ialah unta, maka naklah disembelih unta-unta sendiri. Lalu dia pun kembali dan mencabut undi kepada antara Abdullah dan 10 ekor unta. Tetapi undi yang keluar ialah Abdullah. Lalu tambah 10 ekor unta lagi. Setiap kali cabut undi yang keluar tetap juga atas nama Abdullah. Sehinggalah bilangan unta yang diceramah itu telah mencukupi 100 ekor unta. Barulah
undi yang keluar itu ialah unta. Mana yang ke-11? Undi ke-11. Cabutan yang ke-11 itu barulah nama unta. Kemudian unta-unta disembelih sebagai ganti Abdullah. Abdul Muttalib telah meninggalkan unta disembelih tanpa menghalang siapa yang mau mengambilnya. Sama ada manusia atau binatang buas. Ambillah, siapa nak makan-makanlah, bawa kunuri balik makan godang saya kata. Makan godang, masak mosalah, masak lomak apa pun. Kan? Nak bakar-bakarlah ke. Terpulanglah kan gitu. Nak BBQ ke apa ke terpulang tuan. Maksudnya sebelum itu bayaran diat di kalangan Arab ialah 10 ekor unta. Nampak? Mana diat sebelum tu, kalau seorang mati terbunuh orang Arab, maka diganti dengan 10 ekor unta. Selepas peristiwa itu bayaran diat menjadi 100 ekor unta. Dan ianya diperakui oleh Islam sampai sekarang lah. Dalam kitab fiqh pun begitu juga. Dalam fiqh hudud, fiqh jinayat, dia akan sebut dia ada 3 jenis pembunuhan. Pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, dan pembunuhan tersalah. Untuk pembunuhan sengaja dan serupa sengaja, kalau seandainya ahli waris yang terbunuh itu, ahli warisnya memaafkan si orang yang membunuh, maka kena dibayar dengan sama ada diat yang mughallazah, diat yang berat, ataupun diat yang muhaffafah, diat yang ringan. Tapi walaupun ringan tetap 100 ekor unta. Cuma klasifikasi dia lain sikitlah. Okey. Kemudian diriwayatkan oleh daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, aku adalah putera 2 orang yang disembelih, iaitu Ismail dan bapanya Abdullah. Macam tu. Ana ibnu Zabihaini. Sebut dalam Arabnya. Ruya ada Nabi SAW adahu qala ana ibnu Zabihaini. Aku ialah anak lelaki kepada 2 yang disembelih, iaitulah Nabi Allah Ismail dan juga bapanya Abdullah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa lam taqabbala wa tan halalan mubarakatan katsira wa sanatan ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana kufa arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antul fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum. Betul lah tadi saya tanda sangat. Muka surat 72 saya tanda itu 22 bulan 10 itu 71 betul lah. Muka surat 71. Itu cetakan lain. Dia buku cetak lain kot. Lain cetakan kot. Tu sebab bila saya cek tadi muka surat 72 tak berhenti kat sini. Ni cetakan lain ke? Ni lain cetak. Betul kan? Sirah Nabawi ya? Lain sikit. Tak tahu mungkin lain dalam itu tak sama kot. Tu. Ni lain sikit. Tu kan dia lain sikit. Dia lain lah. Dia lain.